Ganghwa. Pulau ini merupakan pulau kelima terbesar di Korea. Dikenali sebagai raja segala herba, ia digunakan dalam pelbagai bentuk dan rupa. Kosmetik, minuman, masakan dan sebagainya. Khasiatnya memang tidak terkata. Itulah akar ajaib atau lebih tepat lagi, ginseng. Di antara perusahaan besar di pulau ini ialah ginseng. Ginseng Ganghwa ini begitu terkenal kerana mengandungi pelbagai khasiat dan dikatakan dapat mengubat pelbagai penyakit. Bagaimanakah persekitaran di Korea ini sesuai untuk penanaman ginseng? 우리나라 전역에서 인삼을 재배를 하고 있는데요. 그 중에서도 이제 기후나 토양 이런 게 이제 강화가 이제 6년근 인삼에는 최적기라고 보기 때문에 인삼 재배 농가가 많습니다. Apakah sejarah tentang bagaimana ginseng ini ditemui dan digunakan oleh orang-orang Korea? 역사가 대개 한국으로 따지면은 이제 고려 시대부터 내려온 거라고 볼 수 있는데요. 고려 시대 개성에서부터 여기까지 내려온 한국 작물 중에서는 역사가 가장 깊은 작물이라고 볼 수 있습니다. Apakah kelebihan ginseng lebih-lebih lagi untuk kecantikan dan kesihatan? 인삼은 이제 사람에 대해서 다양한 효과가 있는데 그 중에서 이제 가장 큰 게 면역력 증진, 피로 회복, 노화 방지. 그리고 대표적인 특징으로는 이런 걸 들 수 있습니다. Selain ladang yang menanam ginseng, pusat penjualan ginseng secara borong begini juga sering dilihat di Pulau Ganghwa ini. Ginseng Korea atau dikenali sebagai Panax ginseng hanya didapati sekitar Asia. Terdapat begitu banyak khasiat ginseng termasuk memberikan tenaga, menghilangkan stres, mengurangkan tekanan darah, melambatkan proses penuaan dan banyak lagi. Menurut Encik Kim, ginseng yang berusia 6 tahun ini merupakan ginseng yang terbaik di antara ginseng-ginseng yang lain. Di pasar borong seperti ini, pelbagai jenis ginseng dan juga produk yang menggunakan ginseng dijual. Ia boleh dimakan seperti ubat, dimasukkan ke dalam masakan, dijadikan snack dan dinikmati sebagai minuman. Ia juga digandingkan dengan herba-herba yang lain untuk membangkitkan dan menambahkan lagi zatnya. Dan saya pun ingin mencuba minuman ginseng ini walaupun pahit rasanya tetapi banyak khasiatnya. Selain kosmetik dan perubatan, ginseng juga sering digunakan dalam masakan seharian orang-orang Korea. Saya ingin ketahui bagaimana ginseng ini dinikmati dalam kuisin Korea. Restoran yang dikenali sebagai Korea Samgyetang ini dibuka sekitar tahun 1970 dan menu istimewanya ialah Samgyetang atau sup ayam ginseng. Ia merupakan resepi turun-temurun yang diwarisi pemilik restoran ini, Encik Lee daripada ayahnya. Apakah sejarah ginseng dalam kuisin ini? 과거 민간에서 집안에서만 해서 드시던 것을 인삼, 닭, 찹쌀, 대추, 마늘 넣어서 1960년에 저희 아버님이 처음으로 대중 음식으로 만들어서 먹게 됐습니다. Apakah khasiat sup ayam ginseng lebih-lebih lagi pada musim panas ini? 여름철에 땀을 많이 흘리기 때문에 이 속이 차가워집니다. 그럴 때 인삼이라든가 닭을 끓여서 먹으면 속이 뜨뜻해지고 땀을 흘리면서 이 소화, 내장을 보호하기 때문에 한국 사람들은 여름철에 더운 음식을 그래서 먹는 겁니다. Bagaimanakah sup ini disediakan supaya khasiat ginseng ini dapat dikekalkan? 일단 어린 닭, 알에서 부화한 지 40일 되는 닭에다가 그다음에 3년근 인삼, 대추, 마늘, 찹쌀 그것을 닭 안에다 집어넣고요.
그 다음에 바깥쪽에 약재, 해동피, 오각피, 황기를 넣고 3시간 이상 끓여서 만드는 게 삼계탕입니다. Sup yang dihidangkan ketika ia mendidih ini begitu popular pada musim panas. Kandungan khasiat mengubat ginseng ini dan juga suhu sup ini akan membuat tubuh berpeluh untuk mengeluarkan toksin dan kemudian menyegarkan badan. Untuk pengunjung Islam, restoran ini juga menyediakan samkitang menggunakan ayam halal. Memang cukup menyegarkan setelah menghirup sup ayam ginseng ini. Rasanya saya dah ada tenaga untuk berjalan lagi. Sepanjang perjalanan saya di Korea, sukar untuk saya melihat wanitanya gempal. Selain diet, rahsia kelangsingan mereka terletak pada kuisin mereka. Akan kita ketahui sebentar lagi di Aura. Saya masih lagi berada di Seoul untuk mencari erti kejelitaan wanita Korea. Saya terpegun dengan keindahan ibu kota Korea ini. Sebagai sebuah bandar kosmopolitan, Seoul merupakan syurga makanan. Sejak berada beberapa hari di Korea, saya perhatikan bahawa susah untuk menemui wanita Korea yang gempal. Malah cara pemakanan mereka juga dikatakan di antara yang tersihat di dunia. Apakah rahsia di sebalik diet orang-orang Korea? Menurut buku Hali Pasternak yang berjudul The 5-Factor World Diet, cara pemakanan orang Korea adalah sebab mengapa negara ini mempunyai di antara kadar kegemukan yang terendah di dunia dan orang-orangnya mempunyai jangka hayat yang panjang. Walaupun Korea Selatan telah maju dan dipengaruhi dengan pemakanan cara barat seperti juga China dan Jepun, kadar kegemukan mereka masih rendah. Ini mungkin disebabkan orang-orang Korea masih berpegang kepada cara pemakanan tradisional mereka. Pemakanan ialah salah satu daripada rahsia kecantikan. Sebelum saya selongkar tentang kuisin Korea yang menjaga kelangsingan badan, saya ingin nikmati dulu pementasan yang meraikan budaya dan makanan Korea. Saya berpeluang menyaksikan Nanta, persembahan tanpa dialog pertama Korea. Walaupun tanpa kata-kata, ia tetap berwarna-warni dengan pergerakan dan bunyi-bunyian. Sebab itulah pementasan ini dinamakan Nanta yang bermaksud memukul tanpa henti. Ia menggabungkan tempo tradisional Korea yang dikenali sebagai Samul Nori dengan gaya persembahan cara barat. Nanta mula dipentaskan pada tahun 1997. Sepanjang 14 tahun ini, Nanta telah membawa budaya dan kuisin Korea ke 251 bandar dan 41 buah negara. Saya amat terhibur dengan gelagat pelakunya. Setelah menyaksikan Nanta, saya teruja untuk mendalami keistimewaan kuisin Korea.
Kuisin Korea berasal dari tradisi kuno di semenanjung Korea dan juga selatan Manchuria. Tapi ia dipengaruhi oleh gabungan dari tren budaya, politik dan juga persekitaran. Oleh kerana Seoul merupakan pusat kerajaan negara ini selama 600 tahun dan juga tempat pemerintahan dinasti Joseon selama 500 tahun, tidak hairanlah jika makanan Seoul mewah dengan kepelbagaian. Kebanyakan hidangan dari Seoul merupakan hidangan diraja atau dari kelas kenamaan. Sebab itulah persiapannya dan cara ia dihidang begitu teliti, selalunya dalam sukatan yang kecil tapi pelbagai. Kini di merata Korea Selatan, kita dapat lihat banyak kereta sorong yang menjajah makanan. Pelanggan mereka akan berdiri sambil menikmati makanan ini atau dibungkus untuk dibawa pulang. Ianya mudah, ringkas dan sedap seperti sotong panggang yang saya nikmati ini. Oh, very nice. Thank you. Welcome. Apabila berjalan sepanjang jalan Samcheong-dong ini, saya singgah ke sebuah rumah lama yang kini dijadikan restoran untuk menikmati gaya hidangan yang berbeza. Inilah Cheongsujeong, restoran yang begitu terkenal yang dimulakan sejak 15 tahun yang lalu. Dahulunya, ia merupakan sebuah rumah abad ke-19 yang dipelihara dan dijadikan restoran. Dari hidangan diraja hinggalah makanan di kaki lima, hidangan di Korea memang rencang. Dan kali ini saya ingin merasakannya dengan mencubanya sendiri makanan kuisin Korea ini. Jadi jemputlah makan. Magupshita. Seperti juga makanan Melayu, makanan utama Korea ialah nasi. Rata-rata orang Korea gemar menggandingkan apa saja yang mereka makan dengan sayur-sayuran. Apakah keunikan hidangan Korea? 우리 한국 음식은 된장 그걸 만드는 그런 발효한 걸로 만드는 음식 이런 것 때문에 좋고 홍합밥, 그 홍합밥이 특이하게 우리가 개발해가지고 만드는 음식인데 요리인데 순두부랑 야채 이런 걸로 이렇게 만드는 음식이라 좀 영양이 있고 좋은 것 같아요. Ramai yang mengatakan makanan Korea merupakan makanan yang sihat. Kenapa agaknya? 한국 음식은 된장찌개 발효해가지고 만든 음식이라 좋고 또 야채로 만든 음식이 많은데 그 야채가 영양에 좋고 다이어트도 되고 여러 가지 좋대요. 그래가지고 그 음식들을 많이 만들어 먹어요. Satu sebab mengapa diet mereka tidak menggemukkan ialah lazimnya mereka tidak menambah gula atau garam dalam masakan mereka, tapi lebih kepada menggunakan rasa semula jadi dari bahan-bahan asli yang digunakan. Wah, saya rasa dah kenyang sangat. Tapi sebenarnya penjelajahan di Korea ini tidak akan lengkap jika kita tidak bercakap tentang keunikan hidangan Korea ini. Ia dikatakan mempunyai khasiat anti penuaan dan dipilih sebagai satu daripada 5 hidangan yang paling sihat dan sangat popular sehingga mempunyai muziumnya sendiri. Tengah kemodenan COEX Mall di daerah perniagaan yang dikenali sebagai Gangnam, tersemat satu khazanah yang mengekalkan sejarah kuisin Korea, iaitu kimchi.
Kedudukan kimchi dalam kuisin Korea sememangnya penting. Hinggakan sebuah muzium dibina untuk merakamkan sejarah. Inilah Muzium Kimchi. Jika hidangan nasional ini berhubung rapat dengan sejarah Korea, apakah pula kaitan kimchi dengan kesihatan serta kejelitaan wanita Korea? Muzium ini ialah usaha sebuah industri makanan yang besar berbadanan Full Moon untuk mengkaji, memperbaiki, melestarikan dan mempromosi budaya kimchi yang diakui memainkan peranan besar dalam kuisin Korea. Dibuka sejak tahun 1986, muzium ini memuatkan pelbagai pameran dan juga mempunyai ruang interaktif untuk mengenali lebih banyak lagi tentang kimchi. Sejak bilakah sejarah kimchi ini bermula ya? 네, 한국의 김치를 처음 먹기 시작한 것은 삼국시대 이전으로 거슬러 올라갑니다. 김치를 먹게 된 이유는 한국 사람들은 농경화 사회였기 때문에 밥과 함께 소화를 잘 할 수 있는 채소류를 즐겨 먹기 시작했고요. 그리고 겨울철에도 오래 먹기 위해서 절임을 하였고 그런 것들이 시대에 따라서 발전해 오면서 지금 현대 한국인들도 김치를 즐겨 먹고 있습니다. Terdapat banyak jenis kimchi, jadi bagaimanakah ia dikategorikan? 네. 우선은 김치는 한국에 200가지 정도가 되는데요. 크게 3가지의 카테고리로 나뉘어집니다. 첫 번째는 계절별로, 두 번째는 지역별로, 세 번째는 먹는 사람에 따라서 나누어집니다. 그래서 계절별로는 그 계절에 가장 많이 나오는 채소를 즐겨 만들고요. 두 번째로 지역별로는 지금 위치한 서울, 경기도, 부산, 지역에 따라서 온도가 다르기 때문에 그곳에서 나오는 채소를 즐겨 만들고 마지막으로 세 번째는 노인 혹은 아니면 왕을 위한 김치가 좀 더 특별하게 만들어졌던 것으로 사람에 따라 틀리게 구별을 합니다. Apakah khasiat kimchi sehingga ia digelar sebagai salah satu hidangan yang paling sihat di dunia dan bagaimana ia membantu kelangsingan? 한국의 김치는 채소류로 만들어지는 발효 음식이기 때문에 김치 안에 있는 여러 가지 성분이 사람의 몸을 더 건강하게 해줍니다. 특히나 한국의 여성들은 이제 김치 안에 있는 고추의 성분이 캡사이신이 지방을 분해해서 날씬하게 도와주고요. 그리고 섬유질은 지방 이 몸속 안에 있는 숙변을 제거해주고 그리고 미네랄이나 비타민 등이 더욱 얼굴 피부를 더 탄력감 있게 가꾸어줍니다. Oleh kerana sejarah kimchi begitu berkait rapat dengan budaya orang Korea, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana kimchi dibuat. Kubis Korea ini direndam dalam air garam selama 6 hingga 8 jam untuk menghilangkan kuman dan supaya sayur ini tahan lama. Kemudian bahan-bahan lain disediakan seperti ini. Paste cili ini juga dicampur dengan udang dan juga sos ikan yang ditapai untuk memberikan sumber protein dan menambah rasa. Air beras yang pekat ini ditambah supaya semua bahan akan mesra dengan kubis tadi. Lumurkan paste ini pada kubis. Kimchi ini siap untuk dimakan atau juga boleh diperapkan. Makanan Korea tidak lengkap tanpa adanya kimchi. Hidangan sayur ini yang selalunya dijeruk atau dimasak sebagai sup, hidangan mie atau nasi. Ia begitu sinonim dengan budaya Korea. Rasa kimchi yang masam dan pedas mengingatkan saya kepada acar yang sering menjadi pembuka selera bagi kuisin Melayu. sedap. Pedas kan ya? Tapi sedap. Namun sejarah kimchi yang begitu lama telah memperbaiki proses membuat kimchi yang bertahap-tahap ini menjadi makanan yang disediakan secara saintifik dengan proses penyampaian yang begitu teliti. Anggun, dalam kemodenan dan tradisi mereka, kesantunan wanita Korea melambangkan keheningan negara yang dikenali sebagai pagi yang tenang. Perjalanan saya akan diteruskan ke sebuah negara yang penuh senyuman, Thailand.
untuk mencari pesona wanita Bangkok terhadap fashion, rahsia kecantikan mereka dengan rawatan urut dan kuisin Thai yang membantu kelangsingan badan wanitanya. Ikuti perjalanan saya mencari erti kejelitaan wanita Asia dalam Aura.